heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Inilah masa yang ditunggu-tunggukan. Ini adalah video ketiga, rentetan pada video-video yang pertama dan kedua. So jangan lupa subscribe, share, like dan komen, okay? Siapa-siapa yang dah tengok tu subscribe lah. Kenapa tengok je? Kenapa tak nak subscribe? Kenapa? Konon belagak macam comel. Ini adalah pengalaman ketiga, mengandung kali ketiga, dan ini adalah kandungan terakhir. Aku harap aku boleh okay cause ini adalah yang terakhir dan amat menyedihkan. Saya telah kehilangan satu kelebihan sebagai seorang wanita. Oh my god. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have. Don't cry. Good. Baru start je kot. Okay. Okay. Untuk tunggu kandungan kali ketiga ni agak lama. Second pregnancy pada bulan 6 tahun 2018. So aku mengandung lagi sekali yang kali ketiga ni pada bulan 10 2019. So gap dalam setahun lebih jugalah. Ada dekat setahun lebih juga untuk hamil lagi, untuk hamil kali ketiga. So masa tu aku sekarang berada di Kelantan dan parents ada di Johor. Dah lama tak jumpa parents. Aku kena balik seorang, dan nanti bila aku dah bersantai kat sana lama-lama, nanti husband just ambil aku dan untuk bawa balik. Lama dah rancang sebenarnya nak balik Johor tu. Memang dah lama gila rancang, tapi fikir sebab untuk kandungan kali ketiga tunggu setahun lebih, dan aku memang merancang untuk dapat anak. So aku beli hormon test tu. So setiap hari aku akan check air kencing untuk tengok hormon bila yang boleh, bila tak boleh. So memang selama 3 bulan, 3 ke 2 bulan je, sekejap je. Masa tu aku try bulan yang pertama tu tak ada hasil. So aku try untuk bulan yang kedua, dan bulan yang kedua tu alhamdulillah mengandung, berjaya hamil dengan cara menggunakan untuk cek hormon, untuk apa? Bukan hormon, untuk cek ovulation test tu. Apa bahasa Melayu dia? Untuk cek kesuburan. Yes. Untuk cek kesuburan kita bila masa kita subur tu kan. So aku guna benda tu untuk 2 bulan. So bulan yang kedua aku try, dah berjaya dah juga hamil. Bulan pertama tu tak jadi. So aku fikir macam tak apalah, pergi je lah balik Johor. Sebab kalau nak tunggu mengandung, tanta belum lagi masa kan. Asyik tunda aku tak jumpa pun mak bapak aku. So hari tu aku decide untuk balik juga Johor. Aku singgah KL, duduk rumah abang dan kakak dekat KL 1 hari. Lepas tu baru esoknya balik ke untuk pergi balik ke Johor. So masa balik ke Johor tu aku memang tak tahu aku mengandung. Benda nak jadi, memang benda sebab tunda tak mengandung. Bulan yang aku nak balik Johor, itulah bulan aku mengandung. Aku dapat tahu sebab macam sebelum ni aku cakap, aku punya period selalunya teratur. Kalau aku lambat sehari ataupun 2 hari, means something ada, mesti ada something. So yes, betul, saya mengandung.
tu. So aku memang prepare pregnancy test. So sebab just in case orang betul-betul kita mengandung kan, so aku memang bawa balik kampung, ada bawa 5 pregnancy test. So masa mula-mula tak datang period tu, aku test memang mengandung lah. Lepas tu untuk kita confirmkan lagi sekali, seminggu selepas tu aku test lagi sekali. Memang nak makin lama makin pekat kan, warna dia memang makin lama makin pekat. So test sekali. So disebabkan aku fikir yang ketiga ni mesti confirm jadi punya, sure. Sebab aku tak ada kat Kelantan dan rumah mak aku tak ada tangga. Kalau rumah aku, memang rumah aku ada tangga, rumah aku 2 tingkat. So aku memang setiap hari naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga. So orang kata maybe sebab aku keguguran, aku semua benda ni jadi sebab aku naik tangga. So aku fikir yang ketiga ni confirm jadi punya lah. Sebab aku kat kampung kan, rumah mak aku tu rumah biasa je yang tak ada tangga. So aku memang confident, tapi takut lah juga. Tapi still macam sebab tak mungkin lah jadi kali ketiga. Dah 2 kali jadi, yang ketiga ni confirm jadi punya. Masa tu fikir, dan aku memalaskan diri masa tu. Yang ketiga aku mengandung, memang aku memalaskan diri. Memang aku tak buat apa-apa langsung. Aku just makan, tidur sebab kat kampung kan, kat rumah mak kan. Rumah mak kita suka kita lah, nak buat apa. Dan mak aku pun tak marah. So aku hanya makan tidur, tengok cerita Korea, boring, tidur. Lepas tu aku tengok cerita Korea lagi, lepas tu aku tidur. Itu je aku buat. Aku tak ada buat apa. Masak pun tak, keluar pun tak, semua pun tak. Tapi sebab benda nak jadi kan, siapa kita untuk menentang, untuk melawan takdir Allah kan. So selepas hari tu, aku 5 hari bulan aku cek mengandung. Aku pada lebih kurang seminggu selepas tu klinik untuk cek. Macam biasalah, sebab kalau aku dah mengandung ni memang kena cek awal lah. Dan aku nak cek juga sebab takut jadi lagi sekali kan. Sebab this is my last chance. Kalau jadi lagi, masa tu fikir kalau jadi lagi habislah aku. So cek jugalah masa tu. Masa lepas cek tu, okey, doktor kata nampak. Dan dia dah masuk jari dia bawah tu. Dan dia kata okey, yang penting kita nak sahkan kat sini adalah bukan kandungan luar rahim. So saya nampak kantung awak ni, nampak kantung apa semua, kata should be no problem. Ayat yang sama aku dengar masa first pregnancy dulu. So tu aku tak menyalahkan mana-mana pihak. Benda dah jadi dan aku malas nak salahkan siapa-siapa. Salah doktor ke, salah check ke, salah apa ke. Aku malas nak mensalahkan orang. Dan aku terima seadanya keputusan yang ada. So, benda ni kita keep untuk salahkan orang, takkan tenang kehidupan. Nak salahkan doktor tu check. Kalau aku nak salahkan doktor tu, boleh je. Sebab doktor tu, saya kata no problem. Supposed to be doktor tu lebih tahu. Tapi biarlah, balik rumah happy macam biasa. Kerja aku cuma makan tidur tengok cerita Korea. Makan tidur tengok cerita Korea. Pada 2 hari selepas tu, 24 hari bulan 10. So aku tidur tengah hari tu, bangun tidur tu nak mandi. Bangun pukul 2 kot. Pagi tak mandi. Nak konon-konon tengah hari tu bangun nak makan, nak mandi sebab lapar. Aku tengah duduk dengan mak aku, tiba-tiba aku rasa something. Darah keluar, bleeding lagi sekali. Tapi masa tu aku diam. Aku tak cakap apa-apa pun dengan mak aku. Aku diam je. Aku pergi mandi macam biasa, aku basuh macam biasa. Aku tak tahu aku solat, dan aku tak tahu solat tu sah ataupun tak. Dah keguguran memang tak boleh solat dah kan. Tapi aku tak tahu. Aku lencan juga solat Zuhur masa tu. Aku kat 3 sejadah tu. Aku call husband, cakap bleeding. So Being someone you loved, I'm going under and this
Call husband, cakap bleeding. So husband tanya, nak buat apa? Aku cakap aku tak tahu nak buat apa. Aku tak tahu nak buat apa masa tu. It was like macam kena tembak 3 kali tau. But this is my third time pregnant, so it was hard. Please, into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts sometimes. So lepas tu aku cakap, mak jom teman Usu pergi klinik. Aku cakap bleeding ni kan. So mak aku teman pergi klinik. Masa doktor check tu, muka aku dah macam dia. Doktor check bawah, aku dah macam dia. Dia cakap dah tak ada dah, dah tak nampak dah kantung yang sepatutnya ada tu. Tak ada dah. Kata dah pengalaman dah 3 kali. So aku tak apalah, saya cakap tak apalah doktor, nak buat macam mana kan. Aku keluar bilik doktor, aku menangis macam orang gila tau. Meraung kat satu klinik mendengar aku meraung. So teringat momen masa tu aku nangis dengan mak aku dekat klinik tu. Sebab tu aku kena rujuk pergi ke hospital Pontian. Oh my god, mata terus sembab sih. So hari tu juga aku kena masuk ward lah. Masuk ward 2 hari kot. Dan my husband terus dengar aku bleeding tu, on the spot dia terus pergi ke Johor daripada Kelantan. So the next day, the morning next day, dah sampai Kelantan. So macam biasalah, memang tak ada sakit pun, cuma bleeding je kan. Macam biasa, 2 pengalaman 3 kali mengandung, pengalaman tu sama. So sore lah sengau sikit kan. So dah cakap jangan nangis, pergi nangis, sengau suara. Dia dah sampai pagi tu sampai. So doktor check kan. Malam tu aku dah boleh keluar dah. Sebab masa tu doktor tak cakap apa-apa lagi. Doktor tak cakap keguguran ke apa ke. So insting aku cakap memang dah tak ada dah. Sebab benda tu pun tak keluar, yang sepatutnya keluar pun tak keluar lagi. So siapa yang pernah keguguran tahu apa benda tu. Dekat sebulan kat kampung. So husband pun dia kena kerja. So kita orang berapa hari selepas tu, sebab aku kena pergi check up lagi sekali, pergi ke klinik. So 25 hari selepas tu aku kena check up lagi sekali. 45 hari lepas tu, on the day tu aku kena balik Kelantan dah. So dalam pembantang tu aku pergi Kelantan. Aku pergi bantai gigi IKEA. Masa tu mood dah okey. Taklah okey, tapi kita kena teruskan lah, kena move on lah. Belum okey lagi, tapi I need to move on. So aku pergi bantai pergi jalan IKEA. Aku pergi makan laksa, kelantak lah. Jadi apa jadi, buat aku ni jenis yang macam jarang dapat berjalan. So dapat berjalan tu tak kira lah apa situasi kau, apa keadaan yang kau ada sekarang ni, kena agak berjalan. Pergi juga IKEA tu, pergi makan laksa, pergi berehat je lah kat rumah. Berehat, pantang macam biasa, makan kan. Mak mentua aku hantar makan je lah, makan je. So hari yang darah beku tu nak keluar, korang tahu tak, aku sebab pengalaman tu dah 3 kali. Dan 3 kali benda tu, mula-mula tu kita tak tahulah sakit contraction tu macam mana. Contraction tu macam mana. So bila dah pernah rasa sekali contraction tu macam mana rasa sakitnya, yang kali ketiga ni relax. Aku sakit-sakit boleh sampai tengok cerita Korea. Sebab dia datang, mula-mula tu aku start sakit petang.
petang macam tu. Benda tu keluar dalam pukul 12 malam. Petang aku start sakit. Tapi mula-mula tu kan dia sakit macam 5 minit sekali. Lepas tu yang lama-lama makin lama makin kerap kan. Aku start daripada petang tu tengok bantai cerita Korea weh. Aku tengok Korea sakit, aku letak, aku layan sakit tu. Bila dah tak sakit, aku tengok cerita Korea balik. Relax gila. Pengalaman dah 3 kali weh. So sampailah hari, okey lah, dah keluar lah. So aku ingat sampai di situ je lah, habis lah. But lepas keluar tu aku sakit. Sakit yang na'uzubillah, memang sakit. Perut aku sakit gila. Sepanjang yang kandungan aku sebelum ni, lepas keluar je darah beku tu, sepatutnya okey, tak ada masalah. Aku sakit perut gila. Daripada bangun nak berdiri sakit, berdiri nak duduk sakit, duduk nak baring sakit, tengah malam tak boleh tidur. Ada satu kali tu aku tak boleh tidur. Memang sakit sangat. Kalau nak kata, kalau nak tahap dah tahap 10 dah sakit tu. Sebab aku fikir, sebab aku memang ada pernah sakit juga, tapi aku pergi bantai makan udang, makan ketam. So orang kata tak boleh makan. So aku ingatkan ni semua sebab salah pantang. Aku fikir macam tu, salah pantang. Sebab aku bantai makan ketam, lantak lah aku makan ni kan. Orang semua pantang ada baby seronok, aku pantang tak ada baby. So aku pakai dia apa yang ada. So satu malam tu aku tak boleh tidur. Aku kejut husband aku cakap dengan dia macam ni, cakap, Abi, saya nak mati boleh? Sebab sakit gila. Aku cakap, waktu lelaki, aku cakap dengan, itulah, ya Allah. Tapi aku fikir sebab kita salah makan kan. Begitu je, berlarutan lah, hari-hari sakit, tahan aja. Sebab nak pergi klinik, masa untuk check up tu lagi 2 hari, lagi sehari 2 hari. So aku macam bazir je klinik, baik aku pergi klinik kerajaan terus kan. Fikir macam tu, nanti nak kena klinik ni, nak klinik ni. Lepas tu nanti kalau pergi klinik, mesti dia cakap, tak apalah, awak tunggu je lah check up lagi nanti. Dah 2-3 kali pula aku nak kena pergi. Malas lah. So aku tunggu juga yang follow up check up tu. Lepas tu okey, sampailah hari aku follow up check up tu. Sekian untuk macam biasalah hayatku. Dekat 2 bulan bleeding non-stop. Kenapa sebab saya salah makan ke, ataupun saya salah pantang ke, atau masalah lain kan. Sebab memang aku dah tunjuk segala bukti-bukti yang memang dah darah beku semua dah keluar, yang sekatu darah tu semua dah keluar, semua dah settle, supposed to be no problem. Bila dah keluar je benda tu, memang sepatutnya dah tak ada masalah dah. Tapi kenapa aku bleeding 2 bulan? Allah, 2 bulan bleeding weh, seksanya. 2 bulan bleeding non-stop, hari-hari tukar pad. Kenapa kan? Atau doktor dengar bleeding tu, dia dah mula dah check lah, korek lah, apalah, benda lah. Lepas tu dia last kali bleeding tu, memang bila dah bleeding, memang kamera dia nak try check pakai kamera, nak tengok. Kamera tak boleh masuk. Kamera masuk darah keluar. Kamera baru nak masuk, muncung je darah dah keluar. Memang tak boleh tengok. So dia kata last solution, dia kata, awak pergilah buat pregnancy test lagi sekali. Cakap, saya dah tak ada dah ni doktor. Dia kata tak apa, buat je dulu sekali pregnancy test positif. Bukan weekly positif, memang strong punya positif. Memang positif lagi. Aku macam, kena Allah doktor. Aku mikir dah, ya Allah, aku mengandung kali kedua, kali keempat kan. Aku fikir, kenapa boleh positif lagi? Cakap, doktor, takkan saya mengandung lagi sekali kan? Cakap, mana saya nak tahu awak. Kata, doktor pun tak boleh decide kenapa aku masih positif lagi. Check, scan, buat apa semua benda. Doktor sahkan molar pregnancy. Aku fikir, okey lah, molar pregnancy. Bila dah banyak sangat check, banyak kali dah ada orang main, suruh masuk bilik ni, suruh pergi kencing lah, suruh pergi sana, pergi sini, check atas bawah check. Aku dah start sakit balik lah. Mula-mula pergi tu tak sakit mana, ni dah start sakit dah tahap 10. Aku dah tak boleh bangun. Lah ambulans hantar aku pergi ke hospital besar Kuala Krai. Hantar pergi ke hospital Kuala Krai, masuk ward terus.
tak payah banyak cerita, masuk wad terus. Sebab aku punya sejarah sangatlah hitam. Sangat hitam. Sampai aku masuk tu tak ada cerita lain, masuk wad je dulu. Masuk wad. Esok paginya bawa pakar tengok. Dia kata, pakar check, pakar kata macam ni, ada 2 benda yang mungkin akan jadi. Firstnya ectopic pregnancy lagi sekali. Tapi yang hari tu gugur di luar rahim. Yang hari tu gugur di dalam rahim. Yang ini masih tersangkut ada di dalam rahim. No. Cuba dah. Oh, pening. Yang gugur hari tu di dalam rahim. Yang sekarang ni masih tersangkut ada di luar rahim. Maksudnya aku kandung kembar. Kembar, guys. Aduh, masa tu fikir aku dah reda je. Sebab masa tu aku dah lama sakit. Daripada bulan 10, bulan 11, bulan 12. Sakit memanjang. Tak sembuh-sembuh sakit tu. Lah, aku reda je lah. Aku nak jadi pun jadilah. Asalkan jangan potong tiap aku, sudahlah. Aku nak mengandung lagi. Aku tak ada anak lagi. So doktor kata dah check. Lepas tu besoknya check lagi. Diorang bincang, kata diorang bincang lagi dengan doktor-doktor yang pakar yang lain. So diorang kata sebab dia kata sebab dekat dalam perut aku ni dah banyak gila darah. Dekat bayangan kawasan rahim tu dah menimbun-nimbun darah sampai kita scan tak nampak apa. Sebab darah dah banyak sangat. Nak masuk dari bawah tak boleh sebab sakit. Asal nak bawa aku sampai tolak, doktor kata boleh, sebab doktor akan minta izin kita dulu. Boleh tak saya nak check bawah? Kalau kita tak bagi, doktor takkan check. Kalau doktor bagi, baru kita check. Masa tu aku tolak sebab sakit dan bleeding. Saya cakap, doktor, saya tak nak check dari bawah. Sebab saya dah banyak kali dah check dari bawah. Saya tak sanggup dah nak check dekat bawah tu. So doktor check daripada atas, tak boleh, tak nampak apa. Memang dah darah banyak dekat kawasan rahim. Doktor buat solution. Sebab aku ni dah banyak sangat sejarah hitam, belah juga. Tapi doktor, aku tak tahu sama ada doktor tu dia nak kita bertenang, ataupun doktor tu, maybe lah, aku rasa doktor tu nak kita tak nak fikir negatif. Dia kata ada 3 kemungkinan. Dia kata first, ectopic pregnancy, kita akan belah dan kita akan keluarkan. Macam biasalah, kalau tak dapat selamatkan, kita akan potong tube. Ataupun dia akan belah, tak jumpa apa-apa, memang tak ada apa masalah, dia akan tutup balik. 3 perkara ni dia bagi tahu aku. So aku pun macam, ya Allah, minta lah tak ada apa-apa. Sebab dia kata ada je kes yang bleeding, tapi bila dibelah sebenarnya tak ada apa pun. So mungkin ada masalah kat tempat lain. Yang first, yang molar pregnancy tu, dia kata bukan. So aku bersyukur sangat. Sebab dia kata kalau aku molar pregnancy, aku kena come with chemotherapy. Aku dengar chemoterapi tu, aku dah, ya Allah, takkan aku nak kena botak rambut kan. Aku fikir chemoterapi botak rambut je. Itu yang aku fikir. Sebab orang selalu chemoterapi kan rambut dia gugur kan. Aku mikir tu, ya Allah, macam mana muka aku kalau botak. Aku fikir tu je. So doktor kata bukan molar pregnancy. So Alhamdulillah. Tapi doktor bagi 3 lah. 1, ectopic pregnancy, potong, buang tube tu, dah tak ada tube. Second, dia akan cuba try selamatkan. Sebab ini adalah satu-satunya tube yang aku ada. Dia akan try untuk selamatkan, kalau boleh selamatkan. Yang ketiga, dia akan buka, dan kalau tak jumpa apa-apa, dia akan tutup balik. Dia akan cari benda apa yang menyebabkan bleeding sangat tu. So pada tarikh keramat 28 hari bulan 11, 28 hari bulan 11, kena masuk bilik bedah. Masa tu husband ada, semua ada lah. Ada kakak ipar, ada biras, ada abang ipar, semua ada siap. No, I miss something. Masa doktor kata, masa nak bedah ni, supposed to be aku bedah pada 29 hari bulan. Tapi doktor cepatkan pembedahan aku pada 28 hari bulan. I don't know why. Maybe sebab diorang dah rasa something bad kan. So diorang bedah pada 20 hari bulan.
Masa doktor cakap aku kemungkinan 3 kemungkinan yang ada tu, doktor pegang tangan aku. Saya harap pun sabar Aku masa tu relax je lah. Saya reda je apa yang jadi. Aku tak menangis relax. Aku okey. Tak menangis patah apa. Doktor pun macam pegang tangan aku kan. Dia macam biar betul budak ni kan. Tak sedih ke dua-dua tiup nak kena tutup, nak potong ni. Tapi aku macam, sebab aku masih mengharapkan yang dia buka dan tutup balik begitu saja. Aku masih simpan positif harapan itu. Dan tak ada, aku macam okey. Lepas tu dia kata panggil husband awak lah. Dia nak bagi tahu from A to Z apa benda yang akan aku lalui dan apa yang kalau benda macam ni apa jadi, kalau jenis macam ni apa jadi. Dia nak cerita pada husband dah, sebab he is my husband, so he need to know. So doktor nak explain by herself. Jadi aku kena call doktor lah. Aku kena call husband. Tadi doktor pegang tangan, doktor peluk-peluk, relax. Husband datang, aku tengok muka husband aku dah meleleh dari mata. Doktor cakap, baru cakap satu perkataan, aku dah tunduk lah. Lepas tu aku meraung dah kat bilik doktor tu. Tadi macam gelagak sangat kan. Doktor pegang tangan, relax je, tak ada benda pun. So aku bila husband datang kan, so aku touching sikit lah. Sebab kami tak ada anak lagi. Lepas tu dah habis operation, dah habis operate. Masa tu aku kena operate tu, kena bius satu badan tau. Memang aku tak sadar apa. First benda yang aku tanya doktor, masa tu dalam bilik bedah lagi, tak masuk, belum transfer lagi ke ward. Kat dalam bilik bedah tu lagi, aku macam dah boleh buka, aku masih dah boleh berkata-kata, tapi mata belum boleh buka. Aku tanya doktor, dah potong ke belum? I don't know siapa yang jawab. Dia kata, puan dah kena potong. Dengan keadaan tak berapa sedar tak sedar, separuh sedar tu, aku meraung lagi kat bilik doktor. Aku cakap, I need my husband. Doktor suruh masuk. Masa tu aku pegang tangan husband aku. Aku pegang tangan lelaki aku. Aku cakap dengan dia, I'm sorry, aku tak boleh bagi kau anak. Aku tak boleh beranak lagi. Aku tak boleh mengandung lagi. Dalam bilik doktor tu, aku meraung. Getting kinda used to being someone you loved. Masa tu buka mata pun tak boleh. Aku tak tengok muka husband aku, sebab aku tak boleh buka mata. Masa bius masih ada lagi. Dalam keadaan separuh sedar tak sedar tu, aku pegang tangan husband aku, cakap, aku minta maaf, aku tak boleh bagi kau anak. Aku tak boleh bagi kau anak. Aku tak boleh mengandung. Aku tak boleh beranak. Masa tu aku fikir, aku tak boleh beranak lah. Dan that is what, masa tu, lepas tu dah transfer pergi ke ward. Mata dah boleh buka dan kita dah boleh keliling. Memang aku dah sedar, 100% dah sedar. That is my first time I see my husband crying in front of me. Dan sepanjang aku kahwin dengan dia 4 tahun, aku tak pernah nampak dia nangis sebenarnya. Itulah kali pertama aku nampak dia nangis. Cause of me. Sebab aku pun non-stop cry. From before surgery, after surgery, I keep crying. Cause you know, it's hard. Kalau aku cakap sebelum ni yang it's hard to saying that I have no child. Aku kehilangan satu kelebihan seorang wanita. What do you think? Kalau sebelum ni aku cakap, yes, aku tak ada anak, it's hard. Tapi lagi susah kau nak
terima hakikat yang kau tak boleh mengandung. Secara normal lah. Sebab tu aku kata video ni tak macam video yang sebelum ni. Sebab sebelum ni just aku tahu aku masih boleh mengandung lagi. But for this video, I know that I cannot pregnant. I can pregnant. So kalau aku pernah ditanya, aku pernah berbincang tentang apa perasaan kau bila kawan-kawan kau post something pasal anak, ataupun post yang diorang berjaya hamil. Aku tak salahkan siapa-siapa pun dalam hal ni. Aku tak salahkan siapa yang tak excited mengandung, siapa yang tak excited ada anak. I would say that it's my fault. Aku tak nak salahkan siapa-siapa. Salahku. Aku tak melarang korang dari. Oh my god. Aku tak melarang dari everyone. Semua orang ada anak. Semua orang ada anak. Dan salah aku, bukan salah korang. Memang aku yang bersalah dalam hal ni. Aku yang cemburu, aku yang iri hati. Kalau korang tanya apa perasaan kami yang tak ada anak, mungkin bukan kami lah, mungkin orang lain okey, tapi aku tak. Aku yang penuh dengan aku yang penuh dengan perasaan cemburu. Bukan korang je, even my adik-beradik aku pun. Aku tak boleh teruskan lah. So I love you all. Keep safe, be positive, and praying for me. Doakan aku baik-baik saja. Doakan emosi aku baik-baik saja. Doakan hati aku sentiasa baik saja. Doakan keluarga aku dan suami aku pun baik-baik saja. Doakan kami bahagia. I love you. The way you help me escape, now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall.